Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bacaan yang ke berapa ya? Yang ke-14 eh? Ya, Betul Basri? 14 ke 15? 14. 14 eh? Yang 14 iaitu di hujung muka 209 kalau teks dalam bahasa Arab ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nufusul bashariyah ala thalathati asnafin. Translate lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa manusia itu dibahagikan kepada 3 jenis kumpulan. Okay. Sinfun ajizun bitab'i anil wusuli ila al-idrak ar-ruhani fayanqati'u bil harakati ila al-jihati as-sufla nahwa al-madarik al-hissiyah wal khayaliyah wa tarkib al-ma'ani min al-muhafazati wal wahimati ala qawanin mahsurah wa tartibin khas يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي للفكر في البدن وكلها خيالي منحصر وقه إذ هو من جهة مبدئه ينتهي إلى الأولويات أو ينتهي إلى الأوليات ولا يتجاوزها وإن فسد ما بعدها وهذا هو في الأغلب نطاق الإدراك البشري الجسماني وإليه تنتهي مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم. Yang pertama ialah jiwa yang secara semula jadinya adalah tidak kuat imannya. Dengan demikian, ia lebih terdorong untuk tunduk kepada tuntutan panca inderanya dan khayalan dan organ-organ yang timbul daripada kekuatan menganggar-anggarkan dan kekuatan mengingati sesuatu dengan hukum-hukum yang terhad dan tuntutannya yang khusus. Dalam hal yang demikian, manusia itu mempunyai pengetahuan untuk menanggapi dan menyadari akan pentingnya tanggapan pengalaman yang merupakan hasil daripada pemikiran di dalam tubuh. Semuanya ini pada satu peringkat. Kerana sejak ia bermula, ia boleh mencapai kepada yang utama. Tetapi tidak boleh pergi lebih jauh daripada itu. Dan sekiranya ia tidak benar, maka seluruhnya akan menjadi tidak benar. Semua ini atas keperluannya adalah takat tanggapan fizikal seseorang manusia. Ia adalah matlamat tanggapan para cendekiawan. Selalunya dalam hal tersebut, mereka menghadapi satu jalan yang membuntutkan. Saya rasa membuntukan. Jauh. Tak ada translate Melayu apa? Jauh Indonesia ni. Bukan bahasa lagi lah. Dia sebut 3 perkara tentang iman. Iman tidak ada di sini. Kemudian dia translate tersakhu aqdamuhum tu apa tu membuntut. Membuntukan. Membuntuk. Tak apalah kita di sini. Maknanya kita baikilah ada tersilap. Tak ada hak translate Melayu tempatan tak? Ada. Saya rasa dia bahasa ambil Indonesia apa dia edit sikit.
Saya nak tanya ni sikit. Yang tak tahulah Haji Farid punya, saya dekat sini common sense lah. Is it perkataan dia? Mana? Di bawah tu? Pertama, yang English punya, yang Rosenthal. Saya nak yang perkataan yang ujung sekali tu. Sebab kat sini dia kata the first in word sense is the common sense. That is the power of simultaneously perceive all object sensual perception, whether they belong to the hearing ataupun saya ni dekat lain dah. Dia ada, tadi tajuk kita ialah 3 jenis betul lah tu. Jiwa kan. Okay, maknanya kita kena pergi je lah, kita kena terus je lah. Yalah, apa cumanya saja yalah. Maknanya kita komen lah sikit dia kat situ. Beginilah komennya, inilah lingkungan yang sejauh mungkin kita boleh pergi orang peringkat kita ni. Setinggi mana kealiman dia pun, dia tergolong dalam grup yang pertama ni. Dia tidak boleh keluar daripada kerangka apa ni, panca andra dan sebagainya. Itulah. Okeylah. Okey. Wasinfun mutawajjihun bitilkal harakatil fikriyati nahwal aqlir ruhani wal idrak alladhi la yaftaqiru ila al-alat al-badaniyah bima yaj'alu fihi min al-isti'dad lidhalik fayattasi'u nitaqu idrakihi عن الأوليات التي هي نطاق الإدراك الأول البشري ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية وهي وجدان كلها لا نطاق لها من مبدئها ولا من منتهاها وهذه مدام الدينية ربانية وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ. Okey. Dan jenis roh yang kedua melalui pemikirannya adalah yang bergerak ke arah kecerdasan spiritual, sejenis daripada tangkapan yang tidak memerlukan organ tubuh. Sebabnya ialah ia merupakan sesuatu yang secara nalurinya memang bersedia untuk tujuan itu. Persepsi yang dibuat oleh roh jenis ini adalah melampaui batasan yang utama, di mana persepsi yang utama manusia itu adalah terbelenggu dan meliputi pembinaan tentang pemerhatian dalaman yang mana kesemuanya adalah secara nalurinya. Kesemuanya itu adalah tidak terhad sebagaimana ianya bermula dan berakhir. Semuanya itu adalah orang. Okey. Sikit lagi. Sila. Semuanya itu adalah tanggapan yang dimiliki oleh para wali atau ulama. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan mistik dan pengetahuan tentang ketuhanan yang mendalam. Rahmat itu diperolehi setelah mereka mati di alam barzakh. Okey. Dah. Habis. Saya tak dengar tu hak saya ke ada problem ke hak awak? Okey. Itu mana kategori kedua dah. Kategori ulama dan para aulia. Hak tadi hak kita ni. Good. Wasinfun mafturun 'alal insilahi minal bashariyati jumlatan jismaniyatiha wa ruhaniyatiha ilal malaikati minal ufuqil a'la liyasira fi lamhatin minal lamahat ملكا بالفعل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة.
Golongan yang ketiganya, saya pun dengar putus-putus tu ya Datuk Mut. Bukan lihat saya ni. Tak tahu di mana tak tadi. Mm-mm. Golongan yang ketiganya adalah terdiri Dia tak dia saya daripada check. Dia tak betul. orang-orang yang secara semula jadinya sanggup menukarkan sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri mereka, baik yang sifat badaniyah maupun kemanusiaan yang bersalutkan rohaniah kerana untuk mencapai tingkatan sebagai malaikat yang tinggi martabatnya, supaya dalam waktu yang singkatnya mereka dapat bertukar menjadi malaikat. Imbasan mereka yang tinggi darjatnya itu dalam kalangan mereka dan dapat mendengarkan bicaranya yang penting-penting dan kalimat suci pada waktu itu. Insan yang memiliki jiwa seperti ini, mereka itulah para nabi. Semoga rahmat dan salam dilimpahi kepada mereka. Sebab Allah telah mengurniakan pada diri mereka di waktu itu. Okey, nanti lu tak baca gitu. Ada. Ya, okey. Wa haula'il anbiya'u salawatullahi wa salamuhu alaihim. Pasal dikiraku habis ke? Ja'alallahu lahumul insilakh minal bashariyati fi tilka lamha. Wa hiya halatul wahyi fitratan. Fatarahumullahu alaiha wajibillatan. صورهم فيها ونزاهم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها بالبشرية بما ركب في غرائزهم من القصد والاستقامة التي يحاذون بها تلك الوجهة وركز في طباعهم رغبة في العبادة تكشف بتلك الوجهة وتشيع نحوها فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى شاءوا بتلك الفطرة التي فطروا عليها لا باكتساب ولا صناعة. Kita ambil sekat dulu untuk panjang dah ni ya. Jadi para nabi ni semoga rahmat dan salam dilimpah kepada mereka sebab Allah telah mengurniakan pada diri mereka di waktu itu dengan menanggalkan sifat mereka sebagai manusia pada saat-saat sedang menerima wahyu Allah, membebaskan daripada diri mereka mana ianya merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang dalam diri mereka. Ismah yang bersifat maksum dan selalu mengikuti jalan yang lurus dan memberi mereka suatu pandangan yang khusus serta keinginan melakukan ibadah. Dia Allah telah memusat perhatian mereka daya tertumpu kepada kesemua sudutnya ke arah matlamat itu. Maka mereka berusaha mengarahkan diri kepada perintah yang lebih tinggi, meninggalkan sifat mereka sebagai manusia dengan rela hati. Oleh demikian yang terdapat secara semula jadi di dalam diri mereka bukannya dengan bantuan apa-apa yang disengaja-ngajakan. Okey. Jadi lepas ni dia ada bintang. Bintang ni biasa dia ada kait dengan Rosetta punya terjemah buat ni. Dia ada bintang. Ya. فإذا توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك الملأ الأعلى ما يتلقونه عاجوا به على المدارك البشرية منزلا في قواها
لحكمة التبليغ لحكمة التبليغ للعباد فتارة يسمع أحدهم دويا كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه وتارة يتمثل له الملك الذي يلقي إليه رجلا فيكلمه ويعي ما يقوله والتلقي من الملك والرجوع إلى المدارك البشرية وفهمه ما ألقي عليه كله كأنه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر لأنه ليس في زمان بل كلها تقع جميعا فيظهر كأنها سريعة لأن الوحي لغة الإسراء. Para nabi seringkali berusaha ke arah yang demikian, meninggalkan perilakunya sebagai manusia dan tatkala berada bersama-sama dengan kumpulan yang mulia yakni malaikat-malaikat, mempelajari segala apa yang harus diketahui. Kemudian mereka membawa pulang apa yang telah dipelajari sesuai dengan tingkat kekuatan kepahaman manusia. Kerana melalui cara ini sahaja ia dapat disampaikan kepada manusia. Atau ada kalanya apa yang berlaku itu dalam bentuk suara yang didengarnya. Ianya seperti suara yang tidak berapa jelas. Dari mana dia mendapatkan ilham. Daripada apa yang disalurkan kepadanya. Supaya sahaja bunyinya itu berhenti, dia mengingatinya dan memahami apa yang telah disampaikan wahyu itu. Di masa yang lainnya, malaikat yang menyampaikan pesan ini datang kepada Nabi dengan rupanya sebagai seorang manusia dan bercakap-cakap dengannya. Dan Nabi itu dapat memahami apa yang diperkatakan olehnya. Mempelajari pesan yang disampaikan oleh malaikat memindahkan kepada tahap kepahaman manusia dan mengerti akan segala isi yang disampaikan padanya. Semua yang terjadi dalam masa yang sekejap atau mungkin juga dalam masa sekelip mata sahaja. Tetapi segala-galanya berlaku secara berurutan. Okey. Saya rasa tidak nak blame orang Indon tu. Nak blame editor DBP. Ustaz, ada boleh... Wa'lam. Ya. Boleh nak minta penjelasan. Ada satu ayat tak ada terjemahan tadi kan. Dia kata dalam bahasa Rosenthal tu, for this reason it is called wahyu. Kata wahyu ada sebut tadi tak? Ada. Jadi istilah wahyu tu maksud dia apa dalam kita bahasa Arab dan fahaman kita? Kerana dia maksud saya faham dari sini Rosenthal daripada terjemahan tu nak cuma maksudkan Ibn Khaldun cuba maksudkan apa yang dimaksudkan wahyu. Wahyu tu because the root why wahyu ataupun ialah membawa maksud percepatkan, to hasten. Yes. Betul Okay. ya? Betul. Al-Isra. Jadi maksud dia Rasul terima cepat dan dia boleh pindah cepat pada fahaman dari tahap faham sebagai lebih tinggi daripada malaikat dan masa yang tercepat dia dapat faham dan boleh terjemahkan pada bahasa orang biasa. Sebab dia katakan dalam masa yang hasten lah, bahasa istilah Inggeris hasten, percepatkan. Betul. Maknanya yang Melayu ni tinggal. Saya rasa mungkin
DBP dia bagi editor. Tak boleh nak cakap banyak orang. Dia kata sikit mata. Tapi ada bahasa Melayu. Oleh kerana English dia ni agak bagus juga, jadi anda boleh faham lebih baik daripada terjemahan bahasa Indonesia tu. Wallahualam. Tapi bahasa ni bukan Indonesia dah ni dibagi oleh editor kita. Okeylah, kita faham secara umum lah ya. Okey. Wa'lam, ada 2 martabat lagi. Martabat Nabi itu ada 2 martabat lagi. Wa'lam dibahagi pada 2 martabat. Annal ula wa hiya halatu dawi hiya rutbatul anbiya'i ghairal mursalina ala ma haqqaquhu. والثانية وهي حالة تمثل الملك رجلا يخاطب وهي رتبة الأنبياء المرسلين ولذلك كانت أكمل من الأولى وهذا معنى الحديث الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لما سأله الحارث بن هشام وقال كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وإنما كانت الأولى أشد لأنها مبدأ الخروج من ذلك الاتصال من القوة إلى الفعل فيعسر بعد العسر ولذلك لما عاج فيها على المدارك البشرية اختصت بالسمع وصعب ما سواه وعندما يتكرر الوحي ويكثر التلقي يسهل ذلك الاتصال فعندما يعرج إلى المدارك البشرية يأتي على جميعها وخصوصا الأوضح منها وهو إدراك البصر وفي العبارة عن الوعي في الأول مع لكن باجو ترتين أنتين وفي العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي وفي الثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة وهي إن الكلام جاء مجيء التمثيل حالتي الوحي فمثل الحالة الأولى بالدوي الذي هو في المتعارف غير كلام وأخيرا أن الفهم والوعي يتبعه غب انقضائه فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعي بالماضي المطابق للانقضاء والانقضاء ومثل ذلك الملك في الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم والكلام يساوقه الوعي فناسب العبارة بالمضارع المقتضي للتجدد. Saya ini lagi banyak terjatuh lah kau. Okeylah, okey, tak apa. Dan ketahuilah kadang-kala wahyu itu diturunkan dalam bentuk suara. Wahyu tingkat ini diterima oleh para nabi yang bukan utusan, bukan rasul lah. Dan kali lain wahyu turun. Dia sepatutnya suara tu dawi tu maknanya macam dengung gitu. Disebut suara. Itu saya kata editor Malaysia yang tu. Okay. Dalam English dia sebut sebagai, dia kata Allah. At times it comes to me like the ringing of a bell. Seolah bunyi ringing tu apa? Adalah dengung. Dengan apa? Loceng. Cepat mana dia? Ya. Allah. Okey, betul. Dan kali lain wahyu turun dibawa oleh seorang malaikat yang menyerupai seorang lelaki.
malaikat itu berbicara secara langsung dengan sebab si penerima wahyu. Ini adalah tingkatan para nabi yang diutus rasul-rasul. Oleh sebabnya tingkatan wahyu yang kedua boleh lebih baca sikit ke? Betul ni? Boleh baca sikit. Ya. Bahasa Melayu. Si penerima wahyu tak betul. Dia kena sang penerima wahyu. Si kancil, sang kancil. Si miskin. Si loncat. Okeylah saja. Jangan nak joke je lah. Okay. Oleh sebabnya tingkatan wahyu yang kedua lebih sempurna dan dari tingkatan yang pertama. Dan inilah yang dimaksud dengan wahyu yang diterangkan oleh Nabi dalam sebuah hadis ketika baginda ditanya Al-Haris bin Hisham, bagaimana wahyu datang kepada Nabi? Nabi bersabda, kadang-kala wahyu itu turun seperti gemerincingnya gentar. Dan ini yang paling berat bagiku. Ia pun kemudian terputus. Ketika aku sudah menyedari sini dia sebut perkataan lonceng tu jaras. Ini gemercing. Dan kadang-kala pula wahyu itu turun dibawa oleh seorang malaikat yang berbentuk seorang lelaki. Ia datang berkata-kata denganku sehingga aku menyedari apa yang dikatakannya. Boleh lagi tu? Sambung lagi. Anda saya terjemah yang dia Habis dah? Dia terjemah daripada okay, lagi. Jauh lagi. Ada sikit tambahan dalam translation terjemahan ni. Dia kata yang bunyi, datang dengan bunyi loceng, tapi dia kata this affect me most, ada kesan pada saya yang amat sangat. Tapi when it leaves me, bila dia tinggalkan saya bunyi tu, I have retained what was said. Saya dapat apa? Retain tu apa dapat? Betul tu. Retain dapat dia ingat balik apa yang telah dikata. Jadi makna bunyi itu ada, tapi dia boleh ingat apa yang telah dikata. Wallahu a'lam. Ya, faham. Betul tu. Apalah. Cuma dia ulah ke hari ini. Namun proses penerima wahyu yang pertama adalah yang paling berat. Sebab hal ini merupakan pintu keluar dari kekuatan menuju gerak dalam proses berhubungan tersebut. Dalam proses keluar ini tentunya ia mengalami beberapa kesukaran. Oleh sebab itu ketika dalam proses ini hanya bergantung kepada kekuatan pengetahuan manusia. Ia hanya dapat mempergunakan pendengaran, namun begitu wahyu datang berulang kali dan berkali-kali diturunkan. Proses berhubungan itu menjadi mudah. Begitu ia bergantung kepada kekuatan pengetahuan manusia. Ia datang melalui semua kekuatan itu dan terutama yang paling peka di antaranya iaitu kekuatan melihat. Anda tengok dia, anda faham sini, dia nak cuba apa nama terjemahan sini, dia akan menunjukkan perbezaan antara yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua tu makna dia dalam in the first case affected, ada kesan amat sangat pada Rasul kerana dalam attempt atau usaha cara yang pertama tu dia melihat, dia bertemu secara kontak, maknanya dia terus dengan supernatural ataupun dengan malaikat kot. Jadi kesan dia agak sukar untuk Rasul hadapi lah.
Dia kata it's somewhat difficult. Tapi walau macam mana, dua-dua cara Rasulullah balik, Rasulullah boleh ingat apa yang telah dikatakan atau disampaikan. Okey. Allah. Ya, betul lah. Sambung lagi. Panjang lagi. Sama dalam hubungannya dengan erti Ha. bahasa yang dikandung dalam sabda Nabi di atas, maka proses penerimaan wahyu yang pertama dipergunakan kata kerja masa lalu. Sedangkan dalam proses yang kedua dipergunakan kata kerja sedang. Ini mempunyai erti sendiri ditinjau dari segi balaghah. Dalam kalimat-kalimat hadis tersebut terkandung pengumpamaan dari kedua proses penerimaan wahyu. Proses yang pertama disampaikan dengan suara yang dalam kamus Al-Muta'arif, suara adalah bukan perkataan. Nabi memberitahukan bahawa pemahaman dan kesedaran datang sesudah suara itu lenyap. Maka dalam mengungkapkan lenyap dan hilangnya suara terdapat kesesuaian antara ungkapan tentang kesedaran dengan kata kerja masa lalu, past tense, yang sesuai untuk senyap, lenyap dan hilangnya suara. Sedangkan dalam proses yang kedua, mereka diumpamakan sebagai seorang lelaki yang berbicara dan berkata-kata dan pembicaraannya diikuti oleh kesedaran. Maka ungkapan tersebut sesuai dengan kata kerja sedang, present tense, yang diperlukan untuk hal-hal yang baru terjadi. Tajadud. Okey. Wa'lam أن في حالة الوحي كلها صعوبة على الجملة وشدة. Mana berdua-dua tu berat belaka. Nah. وقد أشار إليها القرآن قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المزمل. قالت عائشة كان مما يعاني من التنزيل شدة. وقالت كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينته لا يتفصد عرقا ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو معروف. وسبب ذلك أن الوحي كما قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقى كلام النفس فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها وانسلاخها عنه من أفقها إلى ذلك الأفق الآخر. وهذا هو معنى الغط الذي عبر به في مبدأ الوحي في قوله فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ وكذا ثانية وثالثة كما في الحديث. طيب. Sesuatu yang harus disedari ialah pada amnya keadaan semasa mendengar wahyu itu adalah paling menyukarkan dan menyulitkan. Al-Quran sendiri mengisytiharkan tentang sukar dan beratnya proses penerimaan wahyu tersebut. Kami akan menyampaikan perkataan atau tugas yang berat kepadamu. Aisyah menerangkan, sewaktu wahyu diturunkan, baginda nampak mengalami kepayahan. Katanya, wahyu itu diturunkan kepadanya di hari yang begitu dingin. Namun begitu selesai wahyu diturunkan,
dahinya nampak mencucurkan keringat. Oleh sebab itu, dalam proses tersebut, beliau mengalami seperti pengsan atau tidak sedarkan diri. Menerima wahyu bermakna dia memisahkan dirinya dari pada kemanusiaannya demi mencapai tanggapan pada tingkat seorang malaikat dan untuk mendengarkan pengucapan roh. Inilah yang menyebabkan kesakitan. Kerana ini bermakna yang wujud itu meninggalkan yang asal kepada suatu tahap yang tertinggi. Inilah yang dimaksud dengan perasaan lemas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi waktu mula-mula menerima wahyu, bagi dia bersabda, lalu dia Jibril mematukku sehingga aku kehabisan tenaga. Kemudian dia melepaskanku. Kemudian dia berkata, bacalah. Dan saya menjawab, aku tidak tahu membaca. Dia melakukannya untuk kali kedua dan ketiga kalinya. Bagaimana yang diriwayatkan dalam satu hadis. Okey. وقد يفضي الاعتياد بالتدريج فيه شيئا فشيئا إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبله ولذلك كان تنزل جنود ولذلك كان تنزل ولذلك كان تنزل نجوم القرآن وصوره وآيه حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة. وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك وأنها نزلت كلها أو أكثرها عليه وهو يسير على ناقته بعد أن كان بمكة ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصل في وقت وينزل الباقي في حين آخر وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدين سورة البقرة 282 وهي ما هي في الطول بعد أن كانت الآية تنزل بمكة مثل آيات الرحمن والذاريات والمدثر والضحى والفلق وأمثالها واعتبر من ذلك كعلامة تميز بها بين المكي والمدني من السور والآيات والله المرشد إلى الصواب وهذا محصل أمر النبوة. Penerimaan secara beransur-ansur dalam proses turunnya wahyu itu telah dapat memberikan sedikit kelegaan atas sebab itulah. Maka bahagiannya surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Makkah adalah lebih pendek daripada yang diturunkan semasa di Madinah. Perhatikanlah isi surah Bara'ah yang diturunkan di peperangan Tabuk. Baginda menerima seluruh atau sebahagian besar surah tersebut dengan begitu mudah kalau berada di atas untanya. Setelah sebelumnya beliau pernah menerima surah yang pendek-pendek secara terpisah-pisah dari waktu ke waktu. Demikianlah dengan ayat-ayat tentang hutang yang diturunkan di Madinah yang begitu panjangnya, di mana sebelumnya telah diturunkan surah-surah pendek di kota Mekah seperti ayat-ayat dari surah Ar-Rahman, Az-Zariyat, Al-Mudassir, Ad-Duha, Al-Falaq dan surah-surah lain yang ayatnya pendek sahaja.
ia dijadikan asas perbandingan yang membezakan di antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Dan Allah sahajalah yang memberikan petunjuknya kepada apa yang benar. Inilah intipati tentang kenabian. Okay. Ana bagi tambahan sikit. Ana perhati terjemahan dalam bahasa Inggeris ni, line pertama tu ataupun ayat pertama tu berlainan sikit dengan yang Indonesia tapi ana rasa pada ana faham begini. Terjemahan dalam bahasa Inggeris gradual habituation, iaitu kebiasaan yang gradual, yang sedikit-sedikit jadi kelaziman kebiasaan itu. Jadi kebiasaan. The proses, maknanya proses ayat wahyu turun itu bring some relief, membawa sikit kelegaan. As compared to how it was before, dibandingkan seperti mana sebelumnya itu. Jadi awal-awal, peringkat awal sukar, tapi lama-lama semakin ayat wahyu-wahyu turun, semakin senang dan legakan sikitlah. Sebab tu dibandingkan surah Makkiyah dengan surah Madinah, mula-mula diturun cara ringkas, brief, lama-lama makin panjang, tapi dah agak selesa sikit, tak begitu sukar untuk Rasul. Wallahualam. Ya, betul. Ana rasa kita boleh bincang sini lah. Sekarang ni yang dia bincang ni daripada malaikat kepada Nabi. Sekarang ni Nabi kepada kita. Dan bagaimana kita yang beratus tingkat lah terima pula wahyu ni. Soal kepahaman, soal tadabbur, soal macam-macam. Dan apa yang kita dengar pula sekarang ni, kata orang barat, dia kata kita bukan nak faham wahyu tu mengikut apa yang diturunkan oleh Tuhan. Tapi apa yang mampu kita faham. Sehingga timbul apa ni, istilah di barat sekarang ni, maknanya tafsir Quran itu mengikut siapa yang menafsirkan. Okey, kalau kita nak bincang tu, kita berhenti sekat ni lah. Wa amal kahanah tu. Elok dah tu. Kita berhenti setakat muka surat 212. Perbintangan kahanah. Jadi isu yang paling besar sekarang ni ialah pokok liberal ni lah. Yang mereka mengatakan tafsir itu mengikut penafsir lah, bukan mengikut Tuhan nak, Nabi nak, no. Mengikut kita. Sejauh mana kita boleh faham gitu. Mafhumun nas. Itu apa istilah sekarang dalam bidang pemikir Islam ni, bicara besar tu. Yang ni apa ni, ya Hasan Hanafi, ya tu yang kena kafirkan di Mesir tu, yang bercerai suami isteri tu. Zaid apa? Hamid Zaid apa tu. Habis? Bagilah ulasan dulu. Maksudnya sekarang ni, kita sekarang ni menerima wahyu, orang cerdik dengan orang bodoh lain dah, intelek dengan orang kampung lain dah. Bagaimana kita nak timbang tu? Baca Al-Qurannya, pemahamannya, semayanya, khusyuknya. Dalam konteks tadi, dalam konteks daripada mereka tu ke Nabi, stokor je tu. Ada ni, sahabat-sahabat terima bermacam-macam. Ya kita siapa ada Melayu pula. Saya nak duduk balik konservatif. Saya duduk balik konservatif dulu, boleh kan? Iyalah. Boleh. Orang konservatif kata daripada Nabi kepada sahabat, Nabi telah mendidik para sahabat itu supaya faham dengan betul. Ya tak? Kemudian selain itu ada hadis-hadis Rasulullah yang menggambarkan situasi sebenar kepada pentafsiran Quran itu. Itu yang dikatakan hadis itu, mentafsir Quran. Kemudian selepas sahabat itu, dia kata dia ada lagi satu generasi dia panggil apa tu? Tabi'in.
talaf as-salih. Jadi lepas Nabi itu ada sahabat tabi'in tu salafus salih. Dia panggil ada satu grup salaf salih tu. Jadi orang ni telah mentafsirkan wahyu itu dalam kerangka yang tertentu yang telah menjadi suatu rangka akademik dalam mentafsir wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik daripada kitab atau as-sunnah. Maka oleh kerana itu tradisi keilmuan Islam itu perlu taruh sikit boleh kan? Okey. Oleh kerana itu tradisi keilmuan Islam itu perlu dijaga apabila kita mentafsir Al-Quran dan As-Sunnah, kerana Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan. Walaupun dengan begitu, tetapi metod mentafsirkan Quran Sunnah itu sudah diajar dan diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in dan semua-semua sekali itu, dan seperti mana yang ada dalam usulul fiqh. Sebab tu orang yang belajar hadis, tafsir, fiqh dan tidak belajar usul fiqh, dia tidak sempurna, iaitu yang terjadi kepada generasi kita, termasuk pokok bank Islam ni yang hanya ambil fiqh tu saja, itu sangat konservatif. Nah, tapi kalau kita ambil usul fiqh, kita agak terbuka sikit, tetapi tidaklah seterbuka golongan liberal tadi. Jadi saya tidak nak mempersalahkan golongan liberal itu, tetapi saya nak katanya setiap ilmu itu ada disiplinnya, dan sebab itulah yang pokok-pokok tu dikafirkan oleh Al-Azhar tu, kerana macam terlampau. Kalau kita di Istad dulu, kita ada apa tu Indonesia tu, nama apa dah, ya, tetapi tak tempat dengan saya, dia keluar, saya begitu. Dia macam ni, dia tu asalnya dia lahir dalam kalangan Nahdlatul Ulama yang sangat konservatif. Macam Syed Qutb katalah, kalau kita sangat konservatif, maka kita bila jumpa sesuatu tu, mungkin kita terlampau laju meninggalkan konservatisme tu dan kita pergi kepada yang terbuka tu, laju sangat. Tetapi akhirnya kita akan menemui jalan demi jalan menyebabkan kita menjadi lebih sederhana daripada para sebelumnya. Ini macam Quraish Shahab lah, bila orang kritik dia, dia kata tu, dulu saya hanya membaca satu kitab, sekarang saya sudah membaca banyak kitab, maka pandangan saya berubah. Macam mana nak ulah, macam mana tu? Saya nak sebut satu, saya bacaan saya lah, mungkin betul mungkin tak betul. Macam Triple IT, kita baca buku-buku dia tidaklah se-liberal pokok liberal, tetapi tidak juga apa tadi? Konservatif. Konservatif. Sebab saya tengok ayat Quran ni ayat untuk semua zaman. Saya macam Datuk sebut lah. Kerana dia berkait pula dengan, dia kata walaupun ayat sama, tapi ketika mula hijrah, tafsirannya begitu. Ketika sudah hijrah, tafsirannya begitu. Dan ketika selepas hijrah, tafsirannya begitu. Apa lagi zaman kita sekarang ni? Dengan wakil yang berubah, dengan realiti yang berubah. Maka timbul satu, dia sebut sebagai fiqhul wakil. Jadi bila kita baca Triple IT, saya nampak dia liberal jugalah. Cuma memahami. Kalau setakat Triple IT tu okey lah. Ustaz Kamil dengan Datuk. Ana jelas sikit sebab ana dengar perbincangan mengenai sama ada Islamization of knowledge, ataupun yang kita dengar dipelopori oleh almarhum Ismail Faruqi dengan Abu Hamid Sulaiman, semuanya termasuk ni yang
Satu pendekatan triple IT, IFSO dan semuanya, dan juga Ana baru belakangan ni duk tengok apa nama Fazlur Rahman dengan grup-grup yang lebih membicarakan soal integration daripada Islamization. Ana rasa pertamanya Ismail Faruqi bicara juga Islamization of social sciences. Sebab dia anggapkan natural sciences tu tak banyak percanggahan. Tapi banyak social science yang kita semua orang kita pergi belajar science, social science. Tak ada. Anak tu belajar sosiologi, psikologi, antropologi, kita tak ketemu. Anak rasa ramai orang kita belajar tu tak akan ketemu apa nama tokoh-tokoh Islam dalam membicara sosiologi, antropologi semuanya. Jadi itu anak rasa almarhum Ismail Faruqi nak cuba katakanlah. Tapi lama kelamaan nampak juga sains, natural science pun dah agak mudah sikit nak bicara soal Islamnya kerana tak banyak percanggahan. Kemudian Ana kebelakangan ni tengok pula grup-grup yang lebih cenderung pada Fazlur Rahman membicara soal integrasi daripada Islamisasi. Menarik sebab dia kata tak banyak. Kalau kita nak move forward, dari kita duk bahas tu nampak macam kita nak kata kita better than the West or the West better. Saya kata itu satu yang tidak membawa satu manfaat besar. Lebih baik kita fikirkan integrasi apa terbaik daripada Islam, diintegrate apa yang terbaik daripada ilmuwan sekarang. Dan yang menarik Anda tengok apa Dr. Anis. Perangai ini pula menolak mengutarakan pendapat ethicalization, iaitu membicara etik. Tak nampak sangat kita ni terlalu anti barat semua tu sebab etika ni okey. Tapi yang Ana tertarik dalam bicara kita mengenai Ibn Khaldun, sebenarnya apa yang Ibn Khaldun buat ni ialah satu breakthrough juga. Dia boleh bicara soal nubuah dengan tidak ikut epistemologi tauhid ke fiqh ke, dia tradisional punya apa tu? Dia tak tradisional. Dia membicara mana yang dia bicara ni sebentar tadi boleh jadi satu bab dalam buku khusus, buku tajuk Islam mengenai nubuwah. Tapi dia bicara ini dalam mukaddimah, dalam bicara soal sejarah. Dan tajuk dia ni bukan tajuk nubuwah, tajuk dia ni ialah kategori-kategori roh manusia yang boleh tercapai daripada kemanusiaan sampai kepada malaikat dan kerasulan. Jadi anak rasa tertarik juga bahawa pendekatan ni daripada zaman-zaman Farabinya, Ibn Khaldunnya semua tu dah dia orang boleh juga pertahankan pendapat yang mana terbaik daripada Aristotle ataupun apa yang tidak bercanggah dengan Islam dan dikemukakan tanpa menampak terlalu agama lah. Wallahu a'lam. Ya, betul lah. Dan sebab tu dia tidak kata buku ni buku agama, buku sosiologi, buku apa semua sekali. Dia mentafsirkan melalui metod-metod yang berbeza, tetapi dia tidak mendakwa bahawa ini adalah satu kitab agama. Sedangkan yang bagi setengah kita yang apa tu? Kita semua kok saya saja. Saya tak berapa dengar. Yang seperkara lagi yang ada ni ialah apa? Ibn Khaldun membicara soal cara wahyu turun itu. Anda rasa ialah perbicaraan Islam sebenarnya. Islam. Tapi dan dia rujuk pada contoh betul. Quran, contoh. Yalah, Ibn Khaldun menulis tentang Islam. Tapi yang dia nak bawa ni ialah keupayaan manusia untuk tanpa ada tiga takat yang kita bincang ni ada tiga ciri, tiga jenis. Apa dia panggil roh manusia, soul, human soul. Satu yang kebiasaan, tapi yang kedua ciri yang orang yang boleh sufi dan mereka yang boleh faham. Ciri yang ketiga, jenis ketiga ialah para rasul dan dia bicara para rasul. Jadi makna dia perbicaraan para nabi. Perbicaraan yang begitu meluas. Makna dia kita boleh bawa perbincangan mengenai
apa jenis manusia yang ada dalam manusia, dalam peradaban manusia. Jadi itu yang menarik lah. Jadi sebab tu mungkin dia anggap sebagai satu ilmu baru. Sebab tu dunia barat, dia bila dia bicara satu perkara tadi, bila dia bicara Ibn Khaldun, mereka tak kata dia orang agama. Tak. Tapi kita yang bicara, yang melihat dia, kita faham dia ni epistemologinya daripada kitab-kitab kitab asal Islam juga, makna dia ambil daripada tulisan-tulisan ulama-ulama sebelum dia lah. Wallahu a'lam. Cycle. Macam mana, Meh? Salah. Okey. Salah. Puan Azli tu. Okey. Cycle. Saja saya terfikir juga nak tanya Datuk Muk dan Ustaz Kamil lah tentang ilmu kalam. Sebab saya tengok, saya ada terdengar ataupun terbaca lah. Kita tengok dah ketika bila wujudnya ilmu kalam, sebab bila keilmuan menjadi suatu yang misal katalah center kita pada ketika itu ialah Islam kan. Jadi tamadun-tamadun lain pun masuk. Jadi kita pun maknanya kita kata percampuran daripada Kristiannya kan, daripada Yahudinya kan datang di center of Islamic civilization ketika itu kan. Jadi persoalan-persoalan semacam sifat Tuhan misalnya kan dalam ilmu kalam lah Ustaz Kamil, ni tajuk Ustaz Kamil saya ingat. Jadi bidang dia ni saya tak ada campur tu. Jadi saya rasa kan kita bagi orang Islam kita tak tanya sifat Allah, tapi Kristian ada dalam kitab dia. Sebab itu dia bertanya macam juga liberalisasi kan. Oleh kerana kita mula belajar daripada sekular, kita bukan mula daripada Islam. Makanya kita terbawa-bawa dengan ilmu yang bukan Islam. Jadi kita pun confused. Jadi kita pun turut bertanya benda-benda yang tak sepatut kita bertanya. Tapi walau macam mana pun interestingly Ibn Khaldun layan je kan, macam kita kata macam persoalan ruh, jelas Allah kata ruh tu urusanku. Jadi bagi orang Islam kita tak ada masalah. Begitu juga sifat Allah bagi kita orang Islam tak ada masalah. Tetapi saya ingat bagi Kristian, Jew saya tak tahu. Saya ada terdengar dan terbaca daripada Kristian dia bincang sifat-sifat Tuhan. Jadi dalam perbincangan dalam kita punya, saya tak tahu lah academic discussion kan, saya dalam bila lahir ilmu kalam, Ustaz Kamil betulkan saya, makanya dia bukan terhad kepada daripada orang kata cerdik pandai Islam lah. Ia datang daripada pelbagai iaitu background dia Kristian, Jews kan. And dia bertanyakan benda-benda bagi kita memang jelas kenapa kau nak tanya lagi. Kan? Tetapi orang Islam mau tak mau akan terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Wallahu a'lam Ustaz Kamil. Jawab lah saya tak. Saya nak komen satu lah. Jawab tu. Saya ni dari segi ilmu kalam ni sebenarnya ada sifat ma'aninya, ada sifat maknawiyahnya, ada sifat saya tak faham. Sebenarnya cara salafus soleh membicarakan tentang sifat Tuhan, soal ketuhanan lah, tidak memuashatikan ahli-ahli falsafah dan orang-orang yang belajar di barat tadi. Jadi sini kita tengok peranan dimainkan oleh orang Mu'tazilah. Sebab itu saya menganggap Mu'tazilah pada peringkat awal bagus. Sebab apa yang tak dapat dijelaskan oleh ulama yang lebih klasik itu, dia dapat jelaskan melalui hukum akal dan sebagainya. Cumanya macam apa-apa ajaran lah. Bila sampai satu tahap, mereka terlebih pula. Macam liberal lah. Sebenarnya saya dalam Islam ni pun juga agama liberal. Tapi bila dia dah terlebih, sampai mengutamakan akal lebih daripada wahyu, itu dia mula masuk ranjau lah.
Macam orang liberal Boleh. sekarang. Nak tak nak tanya sikit, nak tanya juga dia ni. Boleh kalau kita kata Mu'tazilah ni orang sekular? Saya rasa gini, dia Islamik tapi dia menggunakan pendekatan yang digunakan oleh musuh. Makna dia tak guna senjata Quran hadis, dia menggunakan senjata musuh juga supaya dapat mengalahkan musuh. Tapi kalau kita duk main qala Allah, qala Nabi, lawan orang barat ni, dia pun tak nak dengar. Jadi saya ingat ni macam orang belajar barat lah. Kata macam saya nak ajak atas lah. Biar dia lawan orang barat, lebih baik ada ustaz lawan orang barat. Sebab ustaz main qala Allah, qala Rasul, orang barat tu telinga lah. Bila dengar pokok ahli falsafah dia bercakap, dia tengah-tengah juga lah. Tetapi kadang-kadang bila kita dah terlebih tu pula, sampai tolak wahyu kerana memuliakan akal. Macam orang liberal sekarang ni, saya rasa, saya puji Islam ni agama liberal, Islam ni agama pragmatik. Tetapi apabila sampai kepada liberalisme, sampai kepada rasisme, macam orang Melayu lah, Asabiah tu bagus, Ibn Khaldun kata. Tapi sampai tak apa lah Melayu, komunis, puasa Melayu, kapitalis puasa Melayu, apa-apa puasa Melayu, itu dia jadi terlebih. Jadi di situ kita nak betul-betul kena ada garis panduan kepada generasi sekarang lah, macam generasi dulu pun. Jadi bila orang, macam orang tasawuf juga, tasawuf tu bagus. Tapi sampai satu tahap, wali ni lebih dari Nabi pada. Jadi keterlaluan, ekstremisme, dalam semua perkara berlaku. Dalam politik baik, dalam akidah baik, dalam fiqh baik. Fiqh ni pun kita tengok, kadang-kadang gelak pula kita. Kes-kes yang dibawa. Kalau dia ekstrim sangat. Dengan contoh-contoh dia tak masuk akal. Jadinya ilmu kalam tu ada yang ekstremis jugalah. Ada. Ustaz. Saya tengok setakat ini dalam kita dah ikut Ibn Khaldun punya bacaan mukadimah, dia bicara soal human soul, bukan selari dengan apa yang Nazli nak bangkitkan tadi, soal di mana kita tak dianjurkan bertanya mengenai roh. Yang dibicara oleh Ibn Khaldun setakat ini ialah the nature ataupun jenis manusia yang boleh sampai tahap di mana rohnya itu berupaya sampai ke tahap menerima wahyu. Tapi roh itu ataupun jiwa ataupun apa, maknanya disiplin tu yang dia gunakan disiplin apa? Jadi dia nak cuba masukkan dalam chapter ni, kita insan manusia ni ada keupayaan. Ana punya bacaan lah. Sebab tu kita bicara, sebab kita nak bicara sejarah. Jadi dalam manusia ni ada jenis yang manusia yang memang tak akan roh ataupun keupayaan akal dan roh dia ada limitation, ada had. Itu jenis grup yang pertama. Sebab tu dia bincang 3 jenis tu. Jenis kalau yang saya nak tanya dalam bahasa, nak tanya dalam bahasa UIA, ini ilmu wahyu ataupun human science? Kalau UIA dia beza kan? Review knowledge satu, human science satu. Tapi anda rasa dalam bab ni anda tengok ni ialah dia bicara yang apa tadi Tok Mut cuba nak duk tegur translation itu, sebab translation ni dia bicara juga guru yang pertama tu dari segi spirituality dia ada had. Dia sebab tu dia sebut dia kata the first two dia kata as far as this is concerned, human soul are of 3 kinds. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama ni agak lemah. Dia tak boleh sampai tahap persepsi spiritual yang tinggi. Seperti kita lah. Orang Tamadan ni. Orang Tamadan ni. Jadi jenis yang kedua tu yang dia kata ialah jenis wali-wali lah. Yang ada keupayaan dilatih lagi jiwa tu supaya dia boleh sampai tahap. Tapi dia takkan sampai tahap jenis yang ketiga.
Jenis yang ketiga ni ialah para rasul dia. Jadi dia kena cerita jenis ketiga. Jenis ketiga ni ialah jenis yang jiwa dia itu ada, sebab tu dia sebut Allah jagalah jenis yang ketiga ni. Kalau nak terima wahyu tak boleh sebarangan nak terima, sebab wahyu tu agak berat nak diterima. Sebab tu dia mengambil bukti-bukti daripada sirah. Dia menggunakan istilah insilah. Kalau insilah ni maknanya dia sudah bertukar nature dia menjadi satu nature yang berbeza. Fa idzan salakha itu maknanya kalau selagi kita ni nature kita macam ni, tak boleh pergilah. Satu dia kata apa? Ismah tu mana apa Ustaz? Dia kata immunity, ada dia pada rasul tak akan buat salah-salah. Tak akan dosa, tak akan buat. Jadi itu immunity. Maknanya orang yang tidak ada ismah, dia tidak boleh mengalami insilah. Jadi dia kena ada, dan sebab tu rasul kena dibersihkan semua dulu untuk nak terima wahyu, yang cara wahyu turun tu pun manusia biasa takkan mudah terima. Tak boleh. Sebab tu dia kata, yang sebut yang terjemahan tadi, dia kata essence manusia, essence ialah diri manusia tak boleh jadi manusia. Dia kena keluar daripada kebiasaan manusia, jadi macam malaikat-malaikat untuk terima wahyu. Jadi dia kena jadi the essence kena keluar daripada diri dia, kena ada ciri-ciri malaikat yang menerima, nak terima daripada malaikat. Betul. Jadi kata Rasulullah ada kualiti itu. Sebab tu dia boleh terima, dan cara dia terima wahyu itu pun dia menggambarkan bagaimana terima wahyu itu pun dia Rasulullah sendiri menceritakan, sama dalam bentuk noise, bunyi-bunyian, ataupun satu lagi malaikat akan datang dalam rupa berinteraksi face to face. Jadi dua-dua bentuk nak terima ni berat. Tapi Rasul dengan pertama kali dia kenal dengan malaikat Jibril, memang dia terkejut, dia tak pernah. Tapi menurut tulisan Ibn Khaldun dalam sejarah, tapi dengan kelaziman dalam makin lama masih sukar, tapi memudahkan sikit, dan ayat diurun di Mekah pendek-pendek agak memudahkan sikit berbanding dengan ayat di Madinah. Wallahu a'lam. Itu anak yang bacaan lah. Jadi makna dia ini sebab nak bincang sejarah, nak bincang tamadun, bahawa ada ciri-ciri manusia begini yang kita boleh lihat dalam dunia kita. Mungkin kita tak akan jumpa lagi ciri-ciri yang jenis yang ketiga dalam zaman sekarang. Tapi kita masih ada jenis yang kedua dan satu. Wallahu a'lam. Okey. Betul tu. Nak celah satu lah. Dari segi anugerah lah. Mana Rasul tu dia anugerahkan. Kita Nabi Yusuf tu. Dia kata, innahu minal mukhlasin. Sepatutnya innahu minal mukhlisin. Maknanya dia ni orang ikhlas. Bila mukhlasin, maknanya bukan sekadar dia tu ikhlas. Dia tu dia ni agrah jadi ikhlas. Mukhlasin. Sebagai contoh. Bukan Nabi Muhammad sajalah. Nabi ni dapat anugerah daripada Tuhan. Sebab tu dia mukhlis. Dia mukhlis. Kalau biasa ni mukhlisin lah patutnya. Tapi Nabi Yusuf tu mukhlasin. Sebab tu dalam satu dia sebut, dia para rasul Nabi ni dia kena ada kemahuan yang begitu rupa untuk nak cari kebenaran. Jadi benda itu ada pada para rasul, para Nabi lah. Dan jenis itu yang boleh mendapat wahyu. Jadi menarik pada ni ialah kupasan seorang yang nak mengkaji, nak bincang soal sejarah tamadun, tapi dia boleh menghuraikan dulu dari sudut Islamik ni tradition, apa itu jenis-jenis manusia. Jadi kalau kita nak fikir tentang ada ke ahli-ahli psikologi moden dengan campur pokok sosiologi, antropologi, cuba dia rumuskan balik apa yang Ibn Khaldun kata sehingga dia boleh menggambarkan secara lebih tinggi. Setinggi itu Nabi Muhammad mengalami
istilah. Tetapi dia tetap juga sebagai manusia. Dia tidak keluar sebagai manusia. Bukan dia jadi malaikat. Dia tidak pernah menjadi malaikat. Walaupun berlaku istilah. Tetapi maknanya manusia itu boleh naik kepada tingkat yang begitu tinggi tanpa terpaksa menjadi malaikat. Saya Ustaz Dato' tengok dari segi Ibn Khaldun punya sumbangan sini, bagaimana kita boleh membicarakan soal manusia dan kemanusiaan itu dan keupayaan manusia dengan tidak menafikan sumbangan ilmu-ilmu yang lain, tapi dengan adanya Islam boleh memberi satu lagi dimensi integrasi ke penambah baik pada pahaman-pahaman yang ada dalam dunia sekarang, bahawa manusia semua ada akal, ada keupayaan dari segi mentality untuk spirituality pun ada juga, sebab bincangan spirituality kita bincang spirituality dalam semua agama dan semua tradisi pun ada juga, discuss mengenai perception, imagination, dreams, semua bidang agama ada. Jadi malah tapi huraian Ibn Khaldun itu menjangkaui. Ini cabaran kepada orang human resource ni. Ya, bila kita kata anda adalah apa yang anda fikirkan, gitu kan? Anda adalah apa yang anda fikirkan. Maknanya dia dari bagaimana aspek spiritual itu boleh kalau hidup kita lah, boleh untuk meningkatkan seseorang itu kepada tahap yang lebih baik daripada orang biasa. Jadi itu masalahnya. Sebab saya kalau saya bincang tentang hudud misalnya, tetapi hudud itu adalah satu disiplin masyarakat Islam yang begitu tinggi, yang ada unsur-unsur jasmani dan spirituality di situ. Jadi kalau kita cakap hudud itu dalam arti nak hukum orang, mungkin kita punya pemikiran itu tidak begitu baiklah. Siapa dia nak nak bahan ni? Saya nak celah sikit. Cuma salam. Assalamualaikum. Okey. Apa ni? Sound sedikit terkacau sikit ya, lagging sikit. Clear ke saya punya sound? Clear. Okay. Cuma ada semua kita ni mengalami benda tu. Okey, sama. Okey, tentang kita tengoklah kan jiwa berkaitan jiwa itself lah, kita masuk kepada jiwa spiritual. Jadi mungkin saya tertanya pada diri saya, apa beza kita orientalis dengan orang yang beriman, ya? Kalau kita tengok orientalis ni dari segi ilmu dia memang tip top lah, kan? Tetapi kita tengok kenapa mereka tidak beriman, kan? Jadinya balik kepada persoalan jiwa lah saya rasa. Bermakna kalau kita orang Islam, kita didedahkan dulu Al-Quran itself, tapi orientalisme macam tu juga, dia baca Quran. Betul. Tapi macam kita, niat kita apa? Innamal a'malu binniat, kan? Niat kita adalah untuk mengenal Allah dan mengenal Islam itu sendiri. Tapi saya tengok orientalis, saya tak tahulah dia nak mencari kebenaran ataupun nak macam Yahudi masa zaman Rasulullah lah, berlumba-lumba nak pergi dengar wahyu daripada Rasulullah, tapi bukan untuk mencari kebenaran, untuk nak kata apa nak lawan balik, ataupun nak menguji Rasulullah. Maka sampai bila-bila pun mereka tidak akan dapat iman, ya. Jadi kan kalau kita tengok ini, saya rasa okey jugalah kalau kita bincang tentang macam Ustaz Kamil cakap tadi tentang liberal ni, kan. Liberal ni sebab ialah kita pendekatan kita berceramuk, kan. Kita telah didedahkan dari bukan Islam saja, dari berbagai-bagai, dan macam Ustaz Kamil kata kena ada juga orang yang ada kemampuan macam Mu'tazilah. Tetapi kita kena selalu align diri kita, jangan terlampau-lampau
terlampau mengambil akal sebagai panduan, ya. Macam kalau tidak kita tersasarlah daripada landasan sebenarnya. Macam kita tidak bincang tadi, dalam Islam kita ada disiplin dia. Sebab itulah ulama-ulama yang mentafsirkan Al-Quran, kita tak boleh mempertikaikan kewibaan mereka. Ya, sebab ulama-ulama telah diajar bagaimana pentafsir daripada Rasulullah lagi kan. Kita ada wahyu, macam-macam lah, kita ada disiplin kita. Tapi benda ni diorang tak faham sebenarnya kan. Jadinya saya rasa kalau kita nak kaitkan dengan jenis-jenis jiwa tadi kan, yang satu jiwa yang paling yang pertama tu paling bawah lah, kita ni lemah lah kan. Tetapi kalau kita kena tahu, tapi the way saya tengok ilmu Khaldun, bila dia nak menceritakan tentang spirit, dia boleh mencerita dengan simple lah kan. Sedangkan macam kita, macam Datuk Mut kata, kita tak payahlah bincang pasal tu. Ini tamadan. Kan, tak payahlah kita bincang pasal itu kan. Tetapi saya ingat orang-orang dalam social science pun kena berjaga-jagalah, takut jadi Mu'tazilah. Ustaz Kamil. Itu satu. Saya ada dua pemerhatian. Bila kita tengok tokoh-tokoh gerakan Islam lah. Orang terlibat dengan gerakan Islam. Ada dua bidang yang agak mereka ni terlalu jauh sikit lah dengan orang bidang lain. Tengok kalau orang bidang sains, orang bidang agama, mudah ikut. Tapi kalau orang undang-undang, ada juga orang sosiologi, saya tengok dua kumpulan ni, mungkin dia pandai agama ni remeh ke, atau agama ni sampingan ke. Jadi kita tengok, ia kuatlah agama ni sama ada dia orang undang-undang, jaga orang undang tokoh-tokoh. Ya hebatlah daripada apa dah? Ya Arab tu. ya banyak yang undang-undang ni lawan. Begitu orang sosiologi ni. Ya Arab tu, ya konon jinai tu apa? Atau hebatlah. Audah. Tapi yang lain saya tengok ramai orang undang-undang ni anti agama. Apatah lagi anti kepada gerakan Islam. Di Malaysia pun kita tengok siapa orang undang-undang yang dia saya nak cadangkan dia soal penjiwaan. Kadang-kadang kalau kita tidak ada nilai itu, kita tak boleh faham penjiwaan itu. Misal saya contohlah orang bidang seni. Bidang seni, katalah lukisan abstrak ataupun sajak-sajak yang abstrak, lukisan lah senang. Kalau orang yang jiwa dia seni, dia boleh tengok lukisan abstrak itu dan dia mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu idea atau sesuatu kejadian dalam lukisan abstrak itu. Tapi bagi kita yang tak ada nilai seni ni, kita tengok apa nak menyampah. Benda-benda macam tu. Saya rasa macam tu jugalah. Mungkin kalau orang undang-undang ke orang apa ke yang gagal menjiwai sesuatu ilmu itu, maka dia akan menentang, tak sampai kepada itulah. Macam orang kata seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Jadi orang seni untuk masyarakat tu dia mempersetankan sajak-sajak kabur, dan Picasso misalnya yang begitu masyhur. Tetapi kalau kita tengok, macam tak ada nilai sangat. Mona Lisa tu apanya keindahannya nak banding dengan lukisan-lukisan Pok Mak Pok Leh di rumah ni, pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung. Jadi benda-benda macam tu mungkin satu kelebihan yang tersendiri yang diberi oleh Tuhan, sama ada berasaskan kepada usaha ataupun berasaskan kepada semula. Ada satu perbincangan, misalnya pendidikan sendiri. Pendidikan itu satu ilmu ataupun satu art, satu seni. Itu pun kita boleh gunakan ya.
bagaimana menjiwai. Jadi soal di sini juga kalau kita nak faham bagaimana seorang yang begitu jernih dari segi kejiwaannya, dia boleh mengalami insilah. Itu. Dia boleh mengalami satu suasana penjelmaan menjadi sesuatu yang lain. Tapi masalah sekarangnya, bila ada orang mendakwakan dirinya menjadi wali dan sebagainya, dan dia pun pengsan menjadi juga. Dia kata aku ni, Tuhan cerita kat tu, aku pengsan. Jadi kadang-kadang susah juga kita nak bezakan antara wali yang betul, yang wali yang mengarut, benda-benda macam ni. Tapi baguslah juga. Jadi kita tugaskan pada Syekh Farid lah pergi cari pokok apa tu sumber manusia dia supaya boleh mengulas dari segi sosiologinya, dari segi psikologinya, dari segi antropologi budaya dan sebagainya, untuk melahirkan manusia zaman ini berasaskan kepada pendetailan yang diberikan oleh Ibn Khaldun dalam mukadimah dia. Supaya dia buat new knowledge lah. Okey. Ada apa lagi ni? Saudara Fadil tak nak cakap lah? Okeylah. Semula. Semula? Allah, okeylah. Lewat nak asal. Okeylah. Tak apalah. Okey, kita sekat ni lah. Boleh tu? InsyaAllah. Boleh nah? Kita pergi sekali lah. Okey. Kalau kata lewat nak pergi nak pergi nyakut lah. Kalau ayat lewat nak asal tu kena bukti lah tu. Okeylah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dan selain baca tu kita cubalah juga bincang. Okey. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.